Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada malaysiakini.com bertajuk Khalid, 2 adun PHBN mampu beri hujah kukuh di DUN Kelantan. Berita penuh. Meskipun PH dan BN masing-masing hanya menang 1 kerusi di Kelantan, Pengerusi Amanah Negeri Khalid Samad berkata ia tidak menghalang kedua-dua adun itu untuk memberi hujah yang kukuh ketika sidang DUN nanti. Khalid berkata 2 adun tersebut akan memastikan semak imbang dalam kerajaan negeri dapat dilakukan dengan berkesan. Bersuara dalam dewan ini bukan soal jumlah, ia soal kekuatan hujah. Di Parlimen, walaupun ramai ahli Parlimen pembangkang, peranan semak imbang hampir tak ada kerana misalnya apabila nak dibahaskan laporan tahunan oleh Ketua Audit Negara, mereka keluar. Apa yang penting, 2 adun ini boleh bangun dan bentangkan hujah-hujah yang kukuh. Katanya, insya-Allah kita yakin mereka mampu memberikan keberkesanan dalam semak imbang dan kami akan bantu agar mereka boleh tegur sikap kerajaan. Katanya ketika satu sidang media pasca PRN di Kota Baru, Kelantan pada hari ini. Turut serta dalam sidang media adalah adun Kota Lama dari Amanah, Dr. Hafizah Mustaqim, yang telah menewaskan calon PN Zamri Ismail dengan majoriti 202 undi pada PRN lalu. Seorang lagi adun pembangkang adalah Muhammad Syahbuddin Hashim dari BN yang menewaskan calon PN Muhammad Tarmizi Abdul Rahman di Galas dengan majoriti 3,337 undi. Hafizah merupakan adun pertama dari Amanah di Kelantan. Khalid berkata, kemenangan yang dicapai Amanah di DUN Kota Lama menunjukkan imej seperti pengkhianat Islam dan keldai DAP terhadap calon parti itu kian terhakis. Diminta mengulas mengenai tren pengundi di negeri itu, Hafizah berkata berdasarkan kempen selama 2 minggu, sokongan tidak saja daripada golongan berusia tetapi juga terdapat peningkatan dalam kalangan pengundi muda. Katanya, cuma kita kena tunjukkan kepada mereka dengan pelaksanaan ini yang ditawarkan. Katanya lagi, walaupun saya minoriti dalam DUN Kelantan, saya berharap dapat buat semak imbang dalam kerajaan negeri. Kita mahu bawa suara rakyat yang mahukan perubahan, katanya. Sementara itu, Khalid berkata, keputusan PRN turut dipengaruhi peratusan keluar mengundi yang rendah di Kelantan, iaitu 56%. Sebabnya ialah ramai yang bekerja di luar. Ini mencerminkan negeri Kelantan sendiri di mana ramai mencari rezeki di luar negeri. Pekerjaan di Kelantan tidak dapat diwujudkan oleh kerajaan PAS, katanya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terkini, Puat Zarkasi sekolahkan Muhyiddin kau. Bagaimana Muhyiddin nak jawab perkara ni pula? Dipetik daripada malaysiakini.com bertajuk Muhyiddin tak letak jawatan bila PN kalah teruk di Johor dan Melaka. Berita penuh, Muhammad Puat Zarkasi menganggap pengerusi PN iaitu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin bersikap angkuh apabila beliau mendesak Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi untuk meletakkan jawatan hanya kerana prestasi BN yang tidak cemerlang di dalam pilihan raya negeri Sabtu lalu.
Menurut anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO itu, Muhyiddin sendiri tidak meletakkan jawatan apabila partinya telah gagal dengan teruk menguasai banyak kerusi dalam PRN dahulu. Muhyiddin angkuh apabila suruh Zahid Hamidi letak jawatan. Apabila PN kalah teruk di PRN Melaka dan Johor, dia tidak meletak jawatan. Dia kekal Presiden Bersatu. Sedangkan dia kluster mahkamah, kata Muhammad Puat pada hari ini. Kemarin Muhyiddin berkata dua pemimpin utama dalam parti kerajaan iaitu Anwar Ibrahim dan Ahmad Zahid Hamidi perlu meletakkan jawatan sebagai mengambil tanggungjawab atas prestasi mereka di 6 negeri yang menjalankan PRN. Anwar merupakan pengerusi BH merangkap Perdana Menteri, manakala Ahmad Zahid pula menjadi timbalannya. Muhyiddin juga menganggap PN membuat kejayaan besar apabila menguasai semua kerusi DUN di Terengganu dan hampir menyapu bersih DUN Kedah dan Kelantan. Bagaimanapun, parti itu gagal merampas Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan di sebalik pertambahan ketara dalam bilangan kerusi yang dimenanginya. Selain Muhyiddin, gesaan Ahmad agar Ahmad Zahid bertanggungjawab atas atas prestasi buruk BN itu turut disuarakan sendiri berlapik dari parti dalam parti itu sendiri. Kata Muhammad Fuad, UMNO memang perlu untuk mendapatkan semula sokongan pengundi Melayu dan ia boleh dilaksanakan melalui pembuktian tugas menteri-menteri dalam parti berkenaan. Speaker DUN Johor itu berkata, semua menteri UMNO mesti serius menjayakan agenda Melayu dan rakyat. Kuasa di tangan mereka. Sebab itu UMNO mesti kekal dalam kerajaan perpaduan. PHBN perlu mengukuhkan kerjasama, katanya. Tambahnya lagi, Ahmad Zahid sesuai memikul misi ini. Dia tidak perlu letak jawatan. Jangan melatah, katanya. Untuk rekod, dalam PRN Melaka yang diadakan 20 November 2021, PN hanya berjaya memenangi 2 daripada 28 kerusi DUN negeri berkenaan. Manakala PH menguasai 5 yang lain, BN pula memenangi 21 kerusi. Manakala di Johor pula, ada 56 kerusi DUN dan Barisan Nasional memenangi 40 daripadanya, diikuti 13 lagi daripada PH dan Muda. PN pula hanya memenangi baki 3 yang lain. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Singkat kata, ada harapan. Nampaknya UMNO bakal keluar daripada UMNO. Bakal keluar daripada UMNO pula. Bakal keluar berpisah dengan kerajaan perpaduan. Apa tidaknya Isham Jalil sendiri menyatakan sebab utama kekalahan UMNO yang teruk pada PRN ini adalah kerana bekerjasama dengan DAP di dalam kerajaan perpaduan. Menurut beliau, perkara ini amat sensitif kepada akar umbi dan jika paksa undi DAP, mereka tidak akan undi dan mereka bantah dan kemungkinan mereka terus membuat protes dan mengundi Perikatan Nasional. Jadi katanya perlu selesaikan isu DAP ini, sama ada terus bekerjasama dengan mereka dalam kerajaan dan pilihan raya atau bekerjasama dengan kerajaan sahaja dan bukan pilihan raya. Dengan pilihan kedua, dikatanya pilihan kedua itu ialah bekerjasama dalam kerajaan dan bukan pilihan raya. Maksudnya mereka akan bakal bertanding melawan DAP. Masalah sekarang yang saya fikir ialah kalau mereka tak mau bekerjasama dengan DAP di dalam pilihan raya, macam mana diorang mau bekerjasama di dalam kerajaan? Tapi apapun, memang saya faham bahawa sekarang ini mereka boleh membentuk, tetap kekalkan kerajaan sedia ada sehingga PRU 16 yang akan datang. Cuma saja memang agak pelik kerana di dalam kerajaan, mereka satu dalam kerajaan, tapi pada masa yang sama mereka membuat satu persiapan untuk mengalahkan kawan di dalam kerajaan. Maknanya ada rahsia-rahsia mereka lah. DAP pun ada rahsia, UMNO pun ada rahsia. Jadi susah juga kalau begitu. Tapi ya,
ada kebenaran daripada kata-kata UMNO ini, daripada Hisham Jalil ini, yaitu UMNO untuk selamat mereka perlu untuk keluar daripada DAP. Tapi DAP sebenarnya tak memerlukan UMNO pun. DAP tak memerlukan UMNO pun sebenarnya. Ini terbukti dengan PRN sekarang ini, yaitu pengundi DAP sebenarnya sudah menunjukkan bahawa mereka ini sama ada UMNO atau DAP, mereka tetap sama menyokong apa yang Pakatan Harapan berikan. Cuma saja yang masalah ialah akar umbi UMNO. Akar umbi UMNO memang mereka tak mau undi DAP menurut Hisham Jalil. Jadi katanya hal ini perlu diselesaikan, yaitu mesti keluar daripada DAP lah. Begitu katanya. Sebab tambahnya, yang sekarang terjadi ini menurut Hisham Jalil adalah UMNO kejar 500 undi DAP tapi kehilangan 5,000 undi UMNO. Undi Melayu. Hilang undi Melayu dan akar umbi. Jadi katanya ini tidak bijak. Malah ini berbahaya kepada UMNO. Jadi menurut saya, kalaupun UMNO mau keluar terus daripada kerajaan perpaduan, ini satu tindakan yang tak berapa nak bijak lah. Sebab kalau UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan, apa yang ada pada UMNO? Tak ada apa-apa. Mereka akan menjadi pembangkang semula. Lepas tu mereka nak masuk mana? Mereka nak masuk Perikatan Nasional kah? Dengan lagi mereka mahu memperjuangkan Najib Razak. Terbukti pada waktu Perikatan Nasional dulu, Najib Razak tak juga diperjuangkan supaya dia dibebaskan. Sebab salah tetap salah. Hisham Jalil kena faham, salah tetap salah. Macam mana bagus pun Najib, kalau dia salah tetap salah. Jadi pada saya, UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan pun tak ada masalah, kerana kerajaan perpaduan tetap tak akan goyah juga. Sebab UMNO punya kerusi yang membantu kerajaan perpaduan ini tak cukup untuk menggulingkan, menumbangkan kerajaan perpaduan ini. Tak cukup. Kerana yang sekarang ini ada 144 daripada 222 tolak 144, ada 78 daripada Perikatan Nasional. Okey, tapi andai katalah 222 tolak 144, 78 lah. Andai katalah UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan, kalau saya tak silap UMNO ada 26 kerusi, Datuk Seri Anwar Ibrahim masih ada 118 kerusi. 118 kerusi ini masih lagi cukup untuk dia menjadi Perdana Menteri. Andai kata bebas pun keluar 3 orang, masih ada 115, masih cukup lagi. Masih cukup untuk menjadi Perdana Menteri. Dan saya fikir agak sukarlah untuk UMNO keluar daripada Perikatan Nasional, daripada Pakatan Harapan ataupun kerajaan perpaduan ini. Walaupun begitu, untuk mereka tidak mau bekerjasama lagi dengan DAP pada pilihan raya yang akan datang, itu menjadi satu kemungkinan yang agak besar lah. Itu lebih logik, lebih boleh diterima untuk mereka menyelamatkan. Okey, jadi nampaknya daripada Facebook Hisham Jalil ini, beliau dengan beraninya memberikan sebab utama kekalahan, iaitu pertama, iaitu tentang bekerjasama dengan DAP. Bekerjasama dengan DAP. Okey, bekerjasama dengan DAP. Tapi untuk salahkan DAP dalam hal ini, saya rasa tak ngam lah. Tak ngam. Sebab kekalahan UMNO BN ini di tempat yang memang sudah memang durang kuasai. Tapi ini bermaksud kata di tempat itu memang dah tak mau undi UMNO. Tak ada kena-mengena dengan DAP pun. Malahan DAP mungkin membantu sedikit sebanyak undi untuk membantu BN ini. Andai DAP tak undi BN, saya fikir lebih teruk lagi
undi yang diperoleh UMNO BN ini. Jadi antaranya lain yang dituliskan oleh Isham Jalil tentang kekalahan itu, yaitu berkenaan dengan presiden parti sendiri, Ahmad Zahid Hamidi. Jadi itu pun katanya boleh menjadi punca. Dan seterusnya punca yang lain adalah Datuk Seri Najib lah. Datuk Seri Najib yang menurut Isham Jalil, Datuk Seri Najib kata dia tak dapat pengadilan yang sebaiknya, yang adil. Pada saya sudah pun dengan adil, dengan betul. Jadi terimalah kekalahan. UMNO kena terimalah kekalahan itu dengan hati terbuka, dengan tenang, okey, dan muhasabah dirilah. Sama ada nak keluar atau tidak daripada kerajaan perpaduan, kita tengok nanti. Dan kalau mereka tidak mau bekerjasama dengan DAP lagi pun kita tengok nanti. Saya fikir mereka sukar juga untuk menang, tapi ada betul juga apa yang Isham Jalil kata. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.